Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza huwa naza' wastaghfara wa taba suqila qalbuh wa in 'ada زيد فيها حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون أو كما قال حديث حسن رواية إمام الترمذي. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu dosa, apabila dia buat satu salah, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, Allah titik dalam hati dia satu titik hitam. Kita semua ni satu dosa, satu kesalahan kita buat, satu titik hitam Tuhan bubuh dalam hati. Sekali kita kecilkan hati mak ayah kita, satu titik. Sekali kita tinggal salat, satu titik. Sekali kita buat tahana dekat anak bini, satu titik. Sekali kita tersilap makan rasuah, satu titik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza huwa naza', apabila orang yang buat salah tu dia sedang dan dia stop, wastaghfara wa taba, dia minta ampun kepada Allah, dia bertaubat kepada Allah. Ini normal tuan-tuan, ini manusia. Allah memang buat manusia ni macam tu. Manusia ni iman dia yazid wa yanqus, tokoh-tokoh iman dia meningkat, tokoh-tokoh iman dia berkurangan. Sebab Nabi SAW kata, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina itu, sewaktu dia berzina, dia tidak beriman kepada Allah. Lepas dia berzina, dia sedang, dia rasa silap,
Dia minta ampun kepada Allah. Iman mai balik dalam hati dia. Bukan kita sahaja, bahkan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in dulu pun macam tu. Hanzalah pernah duduk dalam majlis Nabi bila Nabi SAW cerita pasal dosa, pasal akibat dosa nak masuk neraka. Menangis Hanzalah ni. Menangis dia. Dia pergi jumpa Nabi SAW, dia menangis. Dia kata, "Ya Rasulullah, Hanzalah seorang yang munafik." Dia kata. Nabi tanya dia pasal apa? Dia kata pasal dia kata, "Aku bila berada di dalam majlis engkau," dia kata, "aku rasa cukup beriman kepada Allah. Tapi bila aku balik ke rumah, aku bersama dengan keluarga, iman aku habis." Dia kata. Nabi SAW kata, kalau manusia tidak begitu, Allah akan jadikan makhluk lain yang buat dosa, minta ampun kepada Allah. Maknanya, nama kata manusia ni mesti ada kesilapan dia. Maka Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, "Innal abda idza akhta'a khati'ah." Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia buat satu salah, dia buat satu silap, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Allah titik satu titik hitam di hati dia. Fa idza huwa naza', apabila dia stop daripada buat salah itu, wastaghfara, dia istighfar, minta ampun kepada Allah, wa taba, dia bertaubat kepada Allah atas silap dia, suqila qalbuh, Allah bersihkan balik hati dia. Buat salah itu normal, tetapi bertaubat itu yang Allah nak. Bila dia bertaubat kepada Allah, suqila qalbuh, Allah padam balik titik hitam itu. Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Wa in ada, kalau dia repeat lagi, dia buat lagi dosa yang dia buat tadi, zida fiha, dia buat dosa, dia tidak bertaubat, dia buat dosa, dia tidak minta ampun kepada Allah, dia buat lagi dosa, dia buat lagi dosa itu, zida fiha, bertambah titik hitam di hati dia. Hatta ta'luwa qalb, sehinggalah habis hitam hati dia. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Kata Nabi SAW, wa huwa rad, dan titik hitam itu memenuhi hati dia. Allazi dzakara Allah, seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 14. Allah kata, kalla bal rana, di situ ada sakta. Kalla bal, dia kena berhenti, dua gerakkan jari. Kalla bal rana ala, bacaan sakta macam dalam Yasin mendadak. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala kata, jangan begitu. Sekali kita tengok awal surah Al-Mutaffifin itu, Tuhan kata apa? Yang sehingga pada ayat 14 Tuhan kata kalla, jangan begitu. Maksudnya Allah kata apa? Ayat sebelum tu, orang-orang yang tak beriman kepada Allah, apabila dibacakan ayat Quran dekat dia, dia kata Quran ini asatirul awwalin. Dia kata Quran ini cerita dongeng. Orang yang tak beriman, bila dibacakan Quran kepada dia, dia bukan kata dia tak percaya saja. Dia kata Quran itu asatirul awwalin. Ini cerita dongeng orang dulu-dulu. Dia kata ini fairy tales. Quran ini cerita habuan nak bagi lena tidur saja. Tuhan sebut di dalam ayat 14 surah Al-Mutaffifin, Tuhan kata kalla, jangan kata macam tu. Jangan sekali-kali kamu kata Quran itu cerita dongeng. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tapi perbuatan yang kamu buat tu menyebabkan hati kamu jadi hitam dan kotor. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ramai orang berani buat dosa.
Pasal apa? Pasal tak berapa yakin dengan Quran dan hadis yang dia duk baca. Dia baca, bukan dia tak baca. Tak berapa yakin. Cerita pasal syurga, cerita pasal neraka, dia dengar. Bukan dia tak percaya, tapi tak berapa yakin. Kerana ketidakyakinan itulah maka manusia terus buat dosa. Dalam surah Al-Mutaffifin daripada ayat 1, Allah Subhanahu wa taala kata wailun lil mutaffifin. Celaka besar. Wail ni maksud dia celaka besar. Setengah pihak tafsirkan wail itu neraka wail. Satu nama neraka. Wailun, celaka besar lil mutaffifin, kepada orang yang menipu di dalam bisnes. Ayat ni turun spesifik nak ingatkan orang yang terlibat dalam niaga. Wailun lil mutaffifin, celaka besar orang-orang yang tipu dalam perniagaan. Allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun, orang yang apabila dia beli daripada orang, dia minta supaya timbang dan sukat itu dicukupkan. Kalau dia beli daripada orang, dia make sure timbang sekilo, tak mau kurang sikit pun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau dia timbang untuk orang, dia kecoh. Dia tipu. Maka Allah Subhanahu wa taala bagi peringatan kepada orang yang terlibat dalam berniaga, jangan buat macam tu. Maknanya menipu dalam berniaga ni salah besar. Bukan dalam berniaga sukat timbang saja, dalam apa bisnes sekalipun, tipu itu salah besar. Ala yazunnu ulaika annahum mab'uthun. Tuhan kata, tidakkah mereka tu tahu kata esok mereka akan dibangkitkan di hari akhirat. Tuhan kata manusia yang duk menipu, yang duk buat kerja, duk cheating ni, dia tak ingatkan dia hidup, dia akan mati, lepas mati dia akan dibangkitkan untuk cerita panjang. Sekali lagi saya akan sebut. Manusia tak ingatkan kata hidup ini bukan hidup mati tutup cerita. Hidup ini very temporary, sementara aja. Mati baru nak start cerita panjang. Liyaumin azim. Tuhan kata bangkit esok untuk menghadapi satu hari yang sangat besar. Kita hidup, kita mati. Mati itu starting point. Mati itu starting point. Bukan berakhir segala-galanya, tapi nak bermula satu episod panjang. Nabi kata innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama, pintu gerbang pertama alam akhirat. Mati itu baru nak start cerita. Kita dulu ingat mati ini sudah habis, tutup cerita. No, mati itu baru nak start cerita. Cerita yang lebih panjang daripada cerita dunia. Dibangunkan manusia ini liyaumin azim, untuk menghadapi satu hari yang besar. Besar apa? Hari yang besar huru-haranya. Huru-hara. Besar apa? Hari yang besar ketakutannya. Kalau atas dunia kita biasa melalui satu ketakutan, itu bukan bandingan dengan ketakutan akhirat. Besar apa? Besar kegerunannya, gerun. Bermula seawal masuk kubur itu, cerita gerun sudah bermula. Besar apa? Besar akibat yang akan menimpa manusia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tuhan kata hari di mana manusia ini akan disuruh berdiri di depan Allah, Tuhan Rabbul Alamin. Kena bangkit berdiri di depan Allah. Duk tunggu tak tahu apa nak jadi.
Di mahsyar, kaki berdiri di atas kaki. Kaki kita tak jijak tanah. Kaki kita berdiri di atas kaki orang. Orang berdiri di atas kaki kita. Dahsyatnya keadaan yang digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang digambarkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis dia. Kalla, Tuhan kata, inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Tuhan kata jangan begitu. Maksudnya apa? Jangan menipu. Kamu duduk dalam apa bidang, kamu duduk dalam apa profession, kamu duduk dalam apa kerja pun, jangan menipu. Kalla, inna kitab al-fujjar lafi sijjin. Sesungguhnya rekod kriminal kita disimpan di satu tempat yang bernama sijjin. Kita ada dua rekod, tuan-tuan. Kiraman katibin. Ladaihi raqibun atid. Pada manusia itu ada raqib dan ada atid. Tulis kebaikan dan tulis rekod kriminal. Yang rekod kriminal ini, rekod itu disimpan di satu tempat yang Allah panggil sijjin. Sin, jin, ya, nun. Sijjin. Apa makna sijjin? Sijjin makna dia penjara. Makna dia bilik kebal. Dan kita baca hadis. Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia hak kita duduk-duduk ni, Nabi kata kalau nak diumpamakan, dunia ini sijnul mu'min. Dia penjara orang-orang yang beriman. Kita memilih untuk jadi orang Islam, kita memilih untuk jadi orang yang beriman, kita memilih untuk ubah akaun EPF kita daripada konvensional kepada syariah, kita memilih untuk jadi orang Islam yang beriman. Bila dia beritahu, tengok-tengok dividen syariah punya sikit. Dividen hak geng yang tak ambil cara Islam punya banyak. Jadi orang yang dah pindah daripada konvensional kepada syariah ni, duk tak puas hati. Dia tu nak suruh orang pindah pergi ke syariah apa. Korang dapat, geng nu dapat lebih. Pasal apa? Pasal Nabi SAW kata, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Penjara maksudnya apa? Kita very limited. Kita terhad. Kita tak boleh nak masuk melabur di semua kaunter. Kita hanya boleh labur di kaunter-kaunter yang patuh syariah sahaja. Geng nu dapat banyak pasal apa? Pasal dia rancak. Dia rancak. Dia boleh labur di Genting, dia boleh labur di Magnum, dia boleh labur di Sport Toto, dia boleh labur di Carlsberg. Dia boleh dapat income yang banyak. Tapi hak Islam ni nak tunggu Nestle produk, nak tunggu korang. Habis pasal apa? Pasal Nabi sudah abang. Nabi kata dunia sijnul mu'min. Dunia ini penjara orang yang beriman. Kita teringin nak buat. Cek-cek tengok, oh tak boleh syubhat. Kita teringin nak buat. Cek-cek tengok, oi haram, tak boleh buat. Kita teringin, tapi tak boleh buat. Pasal apa? Kita di penjara. Tapi kita susah di atas dunia, di akhirat kita senang. InsyaAllah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah sebut dalam ayat ni, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Jangan begitu, jangan menipu. Kerana apa? Kerana rekod kriminal manusia ini Allah simpan di satu tempat yang dipanggil sijjin, dipanggil penjara, dipanggil bilik kebal. Simpan di situ, tak ada siapa boleh menyusup masuk, nak pergi pindah, nak tukar daripada kriminal bagi jadi pahala. Tak boleh. Allah simpan di tempat yang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Wa ma adraka ma sijjin, ini style uslub Al-Quran. Dia sebut satu perkataan, dia tanya. Wa ma adraka ma sijjin, hang tahu tak yang kata sijjin itu apa? Dia tanya. Kitabun marqum. Sijjin itu, bilik kebal itu ialah satu tempat yang kitab-kitab kriminal, kitab-kitab buat dosa ini ditaruh di situ.
Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Tuhan kata celaka besar hari ini, yakni hari akhirat esok, kepada orang-orang yang masih hidup di atas dunia, dia mendustakan. Dia mendustakan. Dustakan apa? Tuhan kata allazina yukadzibuna biyaumiddin. Dia mendustakan hari akhirat. Bila diceritakan kepada dia, kata kita lah ni baru duk ada level 3 kalau kita duk main game. Duk main game ni dia naik satu level, level 2, level 3, level 4, level tak tahu level apa nak habis ni. Yang kata Roblox ni. Tak tahu nak pergi level berapa. Kita hidup lah ni baru level 3. Mula dengan alam roh, dia pergi kepada alam rahim. Rahim mak kita. Kita duduk dalam perut mak. Kita keluar alam dunia. Ni kita lah. Lepas ni alam kubur. Semua orang akan lalu benda ni. Bila? Tak tahu. Tak tahu bila. Last 2 weeks, kawan classmate saya sekolah Form 1 sampai Form 5. Daripada Irsyad pergi sampai College Islam. Sama batch. Dia orang corok Tok Kun. Alah corok Tok Kun yang dia buat main-main. Dia orang corok Tok Kun. Lepas dah posting kerja, pergi duduk di Sungai Siput. Settle down sana. Beli apa yang patut di sana dengan dusun terayan, dengan kelapa sawit, apa dia jenis suka macam tu. Duduk sana. Dia ambil pencen awal. 58 pencen. Duk elok sihat. Dalam WhatsApp group. Duk masuk posting sekali-sekala. Ceria. Ini satu orang baik. Orang bagus. Lepas tu satu kawan sudah post 2 minggu lepas, sahabat kita meninggal. Saya private dekat dia. Saya tak masuk dalam grup. Saya private kat dia. Saya kata, berita kematian ni better you double check. Kawan pakai doa inna lillahi. Engkau hidup lagi. Tak ke karut. Better you double check. Maksudnya dia sihat. Saya kata. Sahabat saya kata, no. Adik dia bagi tahu. You double check. Saya kata. You double check. Okey. Kata. Dalam pada tu, saya pun double check. Nombor dia duduk dalam grup tu, saya call nombor tu. Tengok, perempuan angkat. Saya pun, Assalamualaikum. Tanya nama dia, ada ke? Nangis. Dia punya anak yang angkat tu. Kata, ayah, baru meninggal, dia kata, Zuhur tadi. Terkejut meninggal. Duk sihat. Zuhur tadi. Ayah sakit apa? Tak ada apa. Pagi tadi, lepas dia pergi subuh, balik, dia kata dekat mak, rasa tak sedap badan. Macam tu ya. Pegang tengok, tak demam, tak apa. Dia kata rasa tak sedap badan. Tak apalah, rest lah kata. Zuhur meninggal. Allahu Akbar, tuan-tuan. Itu level 4. Alam kubur. Kita tak tahu, tuan-tuan. Saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Jiran-jiran kita tak tahu. Adik-beradik kita tak tahu. Kita punya ending macam mana? Tak tahu. Nak mati tak gaduh sakit. Tak disyaratkan sakit. Nak mati tak disyaratkan tua. Nak mati tak disyaratkan pencen. Tak ada syarat. Syarat dia, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sampai dia punya time, tak ada awal, tak ada lewat. 1 second pun Tuhan tak bagi. Benda ni saja kalau kita ambil serius, kita fikir, sudah cukup untuk menginsafkan kita. Kita tak tahu kita bila, kita tak tahu kita punya ending macam mana, tengah duk lupa kat Tuhan ke, dia nak ambil kita tak tahu. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Level 4, alam kubur. Lepas itu tunggu kiamat. Itu level 5. Bila nak kiamat, Allah saja yang tahu. Hak mati daripada zaman Nabi Adam alaihi salam, hak mati daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 1400 tahun dah duduk dalam kubur. Nak bangkit bila tak tahu lagi.
Kiamat, baru mula cerita dia. 6, level 6, hari kebangkitan. Yaumul Ba'ats, dia panggil. Hari kebangkitan semula. Bila ditiupkan sangkakala, kiamat. Bila ditiup sangkakala kedua, bangkit. Dan kita tak tahu kita nak dikebumikan di mana. Tak tahu. Selama lama tak pernah pergi mana, duduk di kepala batas ni lah. Mana pun tak pernah pergi. Tiba-tiba sehari tu teringat, nak pergi mana kah? Pergi meninggal di sana. Di mana dikebumikan, di situ bangkit. Naik level 7, padang mahsyar. Dia mula, dia duduk start dah. Ni yang katakan hari azim, yang dikatakan hari besar. Dia nak main ni semua cerita-cerita, nak bagi kita jadi takut setakut-takutnya ni. Dia start dah. Kiamat cukup menakutkan, hari kebangkitan sangat menakutkan, padang mahsyar sangat menggerunkan. Semua bangkit dalam keadaan tidak berpakaian. Hang tengok aku tengok hang. Tak ada siapa malu kat siapa pada hari itu. Kerana masing-masing duk sibuk fikir apa nak jadi kat dia. Bila Nabi SAW cerita benda ni, Aisyah tanya Nabi. Bila Nabi kata kita bangkit esok ni, tak ada pakaian. Aisyah tanya Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tak ada pakaian. Dia kata. Nabi kata hari itu tak ada fikir malu dah. Hari itu fikir takut. Ni tak tahu apa nak jadi. Dihimpunkan di padang mahsyar. Level 8, duk tunggu syafaat. Siapa yang nak bagi syafaat? Syafaat maksudnya pertolongan. Siapa nak tolong kita? Allah kah? Nabi kah? Mak kita kah? Ayah kita kah? Siapa ni nak bagi syafaat dekat kita? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Level 9, hisab amalan. Baru nak hisab amalan kita. Level 10, serah rekod amalan. Ini duduk pergi satu-satu ni, Allah yang tahu macam mana takutnya manusia pada hari itu. Kita dah baca banyak kali, dah cerita macam mana orang yang nak terima rekod kanan ataupun kiri, di luar daripada kontrol dia, beyond dia punya kontrol. Dia tak boleh suka-suka sambang dengan tangan kanan. Allah tentukan, kalau rekod dia elok, tangan kanan lah yang akan ambil. Tak elok, tangan kiri yang akan ambil. Dia main level 11, baru pergi mizan, baru pergi timbang amalan. Dia pergi level 12, dia pergi kepada telaga Nabi SAW. Al-Haud. Telaga Nabi. Tak sampai syurga lagi. Tak sampai lagi. Baru sampai telaga Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Asma binti Abi Bakr. Dia kata apa? Dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni 'alal haud. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, aku orang pertama yang akan sampai di telaga aku. Nabi orang yang first kali sampai di telaga dia. Hatta anzura man yaridu alayya minkum. Nabi kata bila sampai, aku dapat tengok ni umat-umat aku, hampa semua ni duk mai kat aku, pakat duk mai. Wa sayukhadhu unasun duni. Tapi ada di kalangan anak mai ke telaga aku tu, Nabi kata tiba-tiba dihalang, tak boleh pergi. Tuan-tuan, dia rasa dia orang Islam. Dia rasa dia mati sebagai seorang Muslim. Tiba-tiba di sana, nampak Nabi, nampak telaga Nabi. Nak pergi, tiba-tiba malaikat tahan. U-turn. Tak boleh pergi. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi bila tengok, Nabi SAW kata, fa'aqul, aku kata dekat Tuhan, ya Rabbi, minni wa min ummati. Nabi bila tengok, nampak kita duk mai, nak mai dekat dia, dekat telaga dia, tiba-tiba malaikat tahan tak bagi mai. Nabi SAW yang kata sayang kat kita ni, dia nampak kita tak boleh mai. Dan dia kata dekat Tuhan, dia kata, ya Rabbi, Tuhan, dia kata, itu umat aku. Wa yuqal, ama sya'arta ma amilu ba'dak. Tuhan kata dekat Nabi SAW, Muhammad, engkau tahukah sepeninggalan engkau apa dia buat?
Engkau tahukah sepeninggalan engkau, lepas engkau wafat, apa dia ni buat? Apa Syamsuri buat lepas engkau wafat? Tuhan tanya. Wallahi ma barihu ba'daka yarji'una ala a'qabikum. Tuhan kata wallahi, dia bersumpah dengan nama dia. Tuhan kata dia ni sepeninggalan engkau, dia murtad. Wal'iyadzubillah. Tuan, jangan buat pasal. Dia main cerita butterfly, dia main cerita apa. Allahu Akbar. Menunjukkan sudah apa yang Nabi sebut 1400 tahun dulu, duk main dah. Pi berlawak seronok sama dengan agama lain. Jadi apa benda ni? Mengaji agama daripada peringkat kindergarten, masuk pusat asuhan Islam, masuk sekolah ada pendidikan Islam, sampai menengah form 5 mengaji Islam, tak reti. Benda fundamental, benda basic, benda tak reti. Apa nak jadi? Tapi Nabi SAW, dia duk ingat umat dia. Dia kata, Ya Rab, ummati. Dia kata, Ya Allah, itu umat aku. Tuhan kata, wallahi, sepeninggalan engkau, dia murtad daripada agama Islam. Qal, kata rawi hadis ini, fakana ibnu Abi Mulaikah yaqul. Salah seorang daripada sahabat Nabi ini, bila dia dengar cerita macam tu, dia terus doa. Dia kata, Allahumma inna na'udzubik an narji'a ala a'qabina. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku minta berlindung kepadamu, ya Allah, janganlah masuk kami dalam kalangan orang yang murtad. Au an-nuftina an dinina, janganlah fitnah kami terhadap agama kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi bila dengar cerita macam ni, takut. Takut terus doa, minta, Ya Allah, ya Tuhanku, janganlah aku dengan keluarga aku pergi jadi macam tu. Kita takut tak hari ni, tuan-tuan? Kita takut tak anak kita duk mengaji di England, anak kita duk mengaji di US, anak kita duk mengaji di Australia, anak kita duk mengaji di Mesir, anak kita duk mengaji di Jordan, anak kita duk mengaji di Morocco, anak kita duk mengaji di Indonesia, anak kita duk mengaji di Istanbul. Ada kita pernah takut dengan akidah mereka? Kita takut ke tak dengan akidah? Kita tahu pergi hantar dia di airport, abang jaga diri lah sampai Kuala Lumpur. Pernahkah lama-lama sekali kau abang sembahyang dah hari ni? Abang duduk di sana, abang ada duduk dengar dah agama apa, kuliah-kuliah apa, abang duduk pergi tak? Pernahkah kita ambil itu sebagai satu benda penting? Kita hantar pergi segala keratan, ceramah-ceramah agama dekat anak kita. Kita hantar, lepas tu esok kita cek balik, abang dengar tak kemarin? Ustaz tu kata apa? Kalau dia tak dengar pun, kita hantar tu. Dia buka nak tunjuk kat ayah dia, kata dia buka lah. Dia tak dengar. Esok cek balik. Abang dengar tak kemarin ustaz tu kata apa? Abang faham tak ustaz tu kata? Menunjuk kata kita ambil berat agama. Kita tak kisah benda ni. Sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, bila dengar Nabi cerita macam ni dan doa, Allahumma inna na'udzubik, ya Allah, minta berlindung daripada jadi macam tu, an narji'a ala aqabina, sehingga kami ni jadi sampai murtad, sampai tinggal agama, minta jauh daripada benda ni. Au an nuftina ala dinina, janganlah sampai kami difitnah dengan agama kami ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian para sahabat Nabi ambil berat tentang apa yang dipesan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata apa? Allazina yukadzibuna biyaumiddin. Orang-orang yang berdusta ini adalah orang yang dia tak percaya. Dia tak percaya dengan cerita hari kiamat. Dia tak percaya. Hak kita duk habang ni, duk ada berapa peringkat tadi ni, sampai peringkat 10 serah rekod, peringkat 11 mizan, peringkat 12 sampai kepada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak ambil kisah. Baru pergi level 13, baru sampai sirat. Yang dikatakan sirat, titi yang dibentangkan di atas neraka. Daripada tebing balik ni sampai tebing balik ni, di bawah itu neraka. Semua manusia tanpa kecuali kena lintas.
Semua manusia tanpa kecuali kena lintas. Sekali lagi kita akan baca hadis cerita pasal sirat. Allah buat satu titi, yang titi itu Allah kata titi yang menggelincirkan. Senang-senang boleh tergelincir jatuh, senang-senang. Tapi ada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat dia, dia lintas titi itu, seberang nipis seberang sana, satu kelip mata sudah sampai sana. Ada yang sepantas kilat, ada yang sepantas kuda yang terpilih, ada yang sepantas penunggang kuda yang cekap, ada yang sepantas orang berlari 100 meter, dan ada yang mengesot, menyeret nak pergi balik sana. Dan ada yang berjaya sampai dalam keadaan elok, segar bugar. Ada yang berjaya sampai tapi daging badan terkopak sana sini. Kerana di kiri kanan titi sirat itu Allah sediakan kalalib. Nabi kata kalalib, pencangkok. Kita duduk lintas pergi, dia duduk cakap, dia duduk cakap. Ada yang sampai ke seberang sana tapi rabak badan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Cerita-cerita ni lah golongan al-mukadzibun tak percaya. Ni, hak kita duk habang ni, ini sumber dia daripada Al-Quran, daripada hadis-hadis Nabi yang sahih. Tapi ada orang dengar, dia tak percaya. Dia kata, apalah ini semua cerita dongeng asatirul awalin. Ini cerita dongeng orang dulu kala. Apa depa ni? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asin. Tuhan kata, dan tidaklah orang yang tak percaya benda ni, melainkan mereka ni mu'tad. Mu'tad maksudnya degil. Saja degil, tak mau percaya. Asim, dan orang yang sangat berdosa. Iza tutla alaihi ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Quran ini, qala asatirul awalin. Dia kata ini semua cerita merepek, tak payah percaya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sehinggalah ayat 14 tak keluar dalam hadis tadi, dia kata kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Pasal apa jadi macam tu? Pasal manusia ni sendiri, dia sendiri membiarkan diri dia, hati dia dipenuhi dengan titik-titik hitam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Neraka ni dahsyat tuan-tuan. Ni bukan cerita main-main. Hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli an-nar yawm al-qiyamah. Fayusbaghu fi an-nari sabra. Thumma yuqal, ya ibn Adam, هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغه في الجنة فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط أو كما قال hadis riwayat Imam Muslim. Allah nak cerita yang kata syurga dengan neraka ni ekstrim. Nabi kata diambil satu orang yang dia ni nak kena masuk neraka. Tapi dia ni masa hidup di atas dunia dulu orang paling kaya. Atas dunia dulu dia orang paling kaya. Senang lenang. Duduk dalam kemewahan. Mati masuk neraka. Fayusbaghu fin nari sabra. Malaikat ambil dia, pergi celup dia dalam neraka sekali. Angkat badan. Pergi celup dia. Dia tak pergi kenal lagi segala lipan bara, ulang,
segala rantai besi, so tak kenal lagi. Saja pergi celup saja dalam neraka, angkat keluar. Summa yuqal, kemudian ditanya dia, ya bani Adam, hal ra'aita khairan qat? Tanya dia ni, hang pernahkah tengok kesenangan? Tanya dia. Hal marra bika na'imun qat? Hang pernahkah rasa senang? Pernah tengok ke? Pernah rasa ke senang? Dia di atas dunia dulu orang paling senang, orang mewah. Sekali celup dalam neraka, angkat naik, tanya dia, hang pernahkah tengok kesenangan? Hang pernahkah rasa senang? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Dia kata, ya demi Allah, saya tak pernah tengok kesenangan, apatah lagi nak rasa kesenangan. Saya tak pernah, saya tak tahu apa itu senang. Yang saya tahu susah, pasal dia kena celup dalam neraka sekali. Hadis ni nak abang dekat kita apa dia? Neraka ni, dia boleh erase, dia boleh delete semua ingatan kita tentang keseronokan. Sekali celup aja, lupa habis kesenangan. Wa yu'ta bi ashaddin nasi bu'san fid dunya min ahli jannah. Lepas tu pergi ambil pula satu orang yang di atas dunia dulu susah, miskin, hidup melarat. Ni geng ni EPF tinggal RM10 ni. Susah. Tinggal RM10 dia minta nak bawa keluar lagi. Bawa keluar apa tinggal pun RM10 tak boleh bawa keluar dah. Duit buku RM10 tu. Susah dia di atas dunia ni, susah. Sampai dia terlupa kata tinggal RM10. Dia duk minta nak keluar lagi. Di hari akhirat esok, dia ni jadi ahli syurga. Allah suruh malaikat pergi celup dia dalam syurga sekali. Celup saja. Belum makan lagi buah-buah syurga. Belum menikmati lagi bunyi-bunyian dalam syurga. Belum lagi. Celup sekali aja dalam syurga, bawa keluar. Ditanya kepada dia ni, ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qat? Hang pernahkah tengok kesusahan? Hal marra bika syiddatun qat? Hang pernahkah rasa susah buang sekali? Fayaqul, la wallahi ya Rab. Dia kata, demi Allah, aku tak pernah susah. Aku senang. Dia lupa RM10 dalam EPM ni. Dia lupa tuan-tuan. Satu celup dia dalam syurga, lupa segala kesusahan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nak beritahu dekat kita apa dia? Syurga dengan neraka ni ekstrim. Neraka ni ekstrim azab. Kena lupa habis segala nikmat. Syurga ni ekstrim nikmat. Kena lupa habis segala susah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan main-main dengan apa yang Allah cerita dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW. Lagi satu, kita tak boleh lari daripada kena dhammah, dia panggil. Kena himpit dalam kubur. Tak boleh lari. Tak boleh lari. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsh wa futihat lahu abwabus sama' wa syahidahu 70,000 minal malaikah. Laqad dhamma summa furrija anhu." Atau kama qala, hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, ini orang. Ni. Nabi menghadiri satu pengkebumian. Satu orang sahabat yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Tak rajin dengar. Sa'ad bin Mu'az. Tak rajin dengar. Sa'ad bin Abi Waqqas, kita selalu dengar. Sa'ad bin Mu'az, kita tak rajin dengar. Macam kuliah kita Haklas itu, cerita pasal satu orang sahabat. Nabi duduk dengan sahabat-sahabat lain, Nabi kita lagi, pintu tu akan masuk satu orang ahli syurga. Ingat dia? Esok mai. Esok, Nabi kata agak, saat lagi nanti masuk pintu tu seorang ahli syurga, Syekh ni juga masuk. Lusa, dia juga. Dia siapa?
Dia bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia bukan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dia bukan Sayyidina Uthman bin Affan. Dia bukan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Dia bukan Abdul Rahman bin Auf. Dia bukan sahabat-sahabat Nabi yang besar-besar, yang nama-nama hebat ni, bukan. Dia satu nobody. Dia Mr. Nobody. Dia satu personality yang tersembunyi. Tiba-tiba Nabi sebut, sahabat excited, rasa impress, rasa nak tahu apa amalan dia ni, apa istimewa dia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ni pula kita tengok apa dia? Sa'ad bin Mu'az. Hari dia mati, Nabi hadiri pengkebumian dia. Dia letak mayat dia masuk dalam liang. Nabi kata, hadza allazi taharraka lahul arsh. Nabi kata ni, Sa'ad bin Mu'az ini, kematian dia menyebabkan arasy bergerak. Tuan-tuan, ini dahsyat. Siapa dia ni? Kematian dia, arasy Allah itu bergegar. Baca syarah hadis. Apa maksud ni arasy bergegar ni? Oh, malaikat seronok nak sambut roh dia naik ke langit. Malaikat ni ahlus sama. Malaikat ni dipanggil penduduk langit. Malaikat di antara kerja dia apa dia? Memikul arasy. Seronoknya malaikat dengar kata Sa'ad bin Mu'az mati, mana saat lagi roh dia akan diangkat naik ni, malaikat seronok tu bergegar arasy. Kata di dalam syarah hadisnya begitu. Wa futihat lahu abwabus sama. Tidak cukup kematian dia itu menggegarkan arasy kerana malaikat semua seronok. Tidak cukup dengan itu, Nabi kata wa futihat lahu abwabus sama. Langit 7 lapis buka pintu semua, tunggu roh dia nak naik. Allahu akbar, tuan-tuan. Hadis ini hadis sahih riwayat An-Nasa'i. Tuan-tuan, wa syahidahu 70,000 minal malaikah, dan ada 70,000 malaikat welcome dia. Dahsyat ni. Siapa dia? Sa'ad bin Mu'az ni. Dia mati, mayat dia masuk dalam liang saja Nabi sebut. Nabi kata ni kawan kita ni, hangpa tahu dah aku nak abang, Allah bagi tahu dekat aku. Dia mati hari ini, arasy Allah bergerak, bergegar. Pintu langit 7 buka, duk tunggu roh dia naik. 70,000 malaikat line up nak welcome dia. Laqad dhamma. Nabi kata sekarang dia sedang dihimpit oleh kubur. Allahu akbar, tuan-tuan. Satu orang sahabat Nabi yang begitu punya hebat, tiba-tiba Nabi SAW kata laqad dhamma. Dia ni sedang dihimpit dalam kubur. Dalam hadis lain, Nabi SAW cerita orang yang masuk kubur ni kena himpit hatta takhtalifa adla'u. Nabi kata Dir' ni tulang rusuk ni takhtalif. Yang kata himpit kubur ni, bila dia himpit ni, tulang rusuk ni dia boleh pergi jadi macam tu. Sakit, tuan-tuan. Sa'ad bin Mu'az, manusia hebat yang begitu istimewa, yang disebut kata dia ni mati arasy bergegar, 7 pintu langit terbuka, malaikat 70,000 nak sambut roh dia naik, pun kena himpit. Summa furrija anhu. Nabi kata tapi dia kena sekali saja himpit. Sekali saja, furrija anhu, release. That's it, habis dah untuk dia. Allahu akbar, tuan-tuan. Inilah yang Quran sebut tadi. Ini cerita apa? Cerita besar. Ini bukan cerita main-main. Ini cerita yang menakutkan. Tuan-tuan, saya tak tahu. Tuan-tuan tak tahu. Siapa pun dalam dunia ni tak tahu kita nak kena macam mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Hadis lain riwayat pada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la hadzal 'abdu salih. Ni hadis lain. Bila letak aja mayat Sa'ad bin Mu'az, Nabi kata, la hadzal 'abdu salih. Nabi kata, ini orang saleh. Tuan mau apa lagi tuan-tuan? Nabi endorse. Nabi kata ini orang saleh. Nabi kata. Maknanya confirm dia saleh. Nabi kata la hadzal 'abdu salih. Nabi kata ini orang saleh. Allazi taharraka lahul 'arsy. Yang kematian dia menyebabkan bergegar arasy. Wa futihat lahu abwabus sama. Pintu-pintu langit semua terbuka. Syuddida alaihi, tapi dia dipenyet, dia dihimpit di dalam kubur dia. Fafarrajallahu anhu, Allah rilis. Dan itulah sekali dia kata. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Sa'din yawma mata wa huwa yurfan. Itu kata-kata Nabi kepada Sa'ad bin Mu'az ketika dia dikebumikan. Nabi kata masa dia dikebumikan. Allahu Akbar. Tuan-tuan, siapa dia Sa'ad bin Mu'az ini? Dia orang Madinah. Dia orang Madinah. Daripada suku Aus. Kan dia ada Aus, dia ada Khazraj. Dia daripada suku Aus. Daripada Bani Al-Ashhal. Nama Bani dia Bani Al-Ashhal. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Nabi lepas pergi siapa dulu? Kita baca kuliah lah dulu. Mus'ab bin Umair. Lupa lah. Buat bergerak mulut pergi lah. Tak betul pun tak apa. Kan? Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Nabi lepas pergi, dia punya orang kanan dia, orang kepercayaan dia dulu. Pergi untuk terang Islam dulu kepada penduduk Yasrib. Masa tu Madinah belum nama Madinah, nama Yasrib. Dia hantar Mus'ab bin Umair. Kuliah kita hal lepas. Siapa dia Mus'ab ni? Kita cerita sikit hari tu ni. Siapa dia? Anak orang kaya Mekah. Anak orang kaya Mekah. Kaya sungguh mak dia ni. Macam-macam riwayat mai cerita kekayaan mak dia ni. Ada yang kata 1/3 kekayaan yang ada di Mekah tu mak dia punya. Hebat ni yang kata mak Mus'ab ni. Dan Mus'ab anak tunggal. Memang dia yang akan mewarisi semua hak mak dia ni. Tapi dia pilih untuk ikut Nabi. Mak dia marah. Hijrah pergi ke Madinah, Nabi suruh pergi dulu untuk nak ajak orang tentang Islam. Akhirnya mati dia ni apa? Tak ada apa. Nak kapan pun tak cukup kain. Dia tak kalut dengan dunia ni. Dia dah nampak akhirat esok dia nak. Mus'ab bin Umair. Bila Nabi SAW hantar Mus'ab bin Umair pergi ke Yasrib, pergi ke Madinah. Di Madinah pada masa tu, Sa'ad bin Mu'az yang kita cerita mati bergegar aras ni, dia belum Islam. Dan dia orang besar di Madinah. Dia ketua Bani Ashhal. Dia ketua. Jadi dia ni buat apa? Dia duk monitor. Orang duk main habang kadang ni kata ada orang luar main ni. Dia kata main duk bawa ajaran baru main dalam kawasan kita. So Sa'ad bin Mu'az, dia sebagai ketua kaum, dia hantar satu orang kanan dia. Hang pisat tengok siapa dia ni. Lepas duk usah tengok. Rupanya yang duk escort Sa'ad bin Mus'ab bin Umair di Madinah ni rupanya sepupu kepada Sa'ad bin, wah tak ingat dah baru duk sebut Sa'ad bin Umair. Tak ingat dah. Sepupu dia sendiri rupanya dah masuk Islam, pergi duk bawa Mus'ab pergi duk berdakwah ni. Pemain habak balik dekat dia, dia kata, bos, sepupu bos orang kuat dia. Oh, dia kata, ya ke? Ya. As'ad bin Zurarah, nama sepupu dia. As'ad bin Zurarah, yang duk ikut Mus'ab ni. Tak apa, dia kata. Dia hantar orang kanan dia bernama Usaid. Kata Usaid, hampir jumpa dia ni. Pergi tanya dia mau apa. Ni, Sa'ad bin Mu'az ni sebelum masuk Islam. Hang pergi jumpa dia, pergi tanya, tuan-tuan, kita belum baca kitab ni.
Kenapa abang ni kata, dia ni lupa, dia ingat ceramah. Apa, ni 10 Syaban ke apa tak? Ini intro tak habis. Okey. Ampi tanya Ustaz, dia mau apa? Dia nak main cari apa dalam kampung kita. Orang kanan dia yang nama Usaid bin Khudair ni pi. Sampai di depan, bawa tombak pi. Jawab tak kena, memang dia cacak. Pi. Sampai depan, Mus'ab bin Umair. Dia tanya Mus'ab, kamu siapa? Kamu mau apa di sini? Mus'ab kata, kalau boleh duduk Ustaz, saya boleh terang. Okey, tak apa. Dia duduk. Mus'ab ni yang kita habaq dalam kuliah last itu, dia ni gigi dia jarang. Bila dia bercakap, nampak kebijaksanaan keluar di celah-celah gigi dia. Ini Mus'ab bin Umair. Nabi pilih tak silap orang. Mus'ab start explain pasal Islam. Dia kata, saya mai daripada Mekah. Kami orang Islam, kami ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakap elok-elok. Orang kanan Sa'ad bin Mu'az yang bernama Usaid, dia dengar. Daripada awal sampai habis Mus'ab terang dekat dia. Terus dia kata dekat Mus'ab, dia kata, kalau saya nak masuk Islam macam mana? Terus macam tu. Satu session aja jumpa Mus'ab bagi sekali penerangan aja. Terus dia kata, kalau aku nak masuk Islam macam mana? Dia kata, tak ada susah apa. Mandi, bersihkan diri, pakai pakaian yang bersih. Satgi kami bagi syahadah, lepas tu sembahyang 2 rakaat. Okey, dia kata, masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia balik pergi dekat Sa'ad bin Mu'az. Dia ada dengan geng Bani Ashhal ni. Dia ni balik pergi. Sa'ad bin Mu'az bila tengok dia ni duduk main daripada jauh, dia kata, dia ni nampak lain macam. Nampaklah. Selalu semua kaki air semua. Satu main nampak cutting pun dah jadi lain macam. Dia kata, apa berita hang bawa? Usaid kata apa? Okey, aku dah jumpa. Nama dia Mus'ab bin Umair. Dia ni ikut Muhammad di Madinah. Bos, cerita macam ni, saya dah masuk Islam. Pocik dia kata, aku hantar hang pun pergi ikut juga apa? Tak boleh pakai, dia sendiri pergi. Sa'ad bin Umair cerita kawan hak mati aras bergegang ni. Dia sendiri pergi. Tombak bawa juga pergi. Dia duk main tu, sepupu dia, As'ad bin Zurarah, kata dekat Mus'ab. Dia kata, ini sepupu aku kenal dia. Yang ni, dia kata, kalau hang boleh terang dekat dia macam hang terang dekat Usaid tadi ni, bukan dia masuk Islam. Satu Bani Ashhal akan masuk Islam. Dia ni, very powerful. Dia kata dia kata B. Orang percaya dia, orang akan ikut dia. Tak apa, Mus'ab kata tak apa. Sampai. Macam tadi juga, Mus'ab kata duduk, saya boleh terang semua apa yang, kalau boleh terima, alhamdulillah. Kalau tak boleh, saya minta diri. Saya balik ke Mekah. Very gentleman. Bila terang, jadi Usaid juga dia pun. Dia kata, kalau saya nak masuk Islam, lagu mana? Dia ni kata, tak apa, mandi, pakai bagi bersih apa semua cantik. Saat lagi mai kita bagi asyhadu an la ilaha illallah, sembahyang 2 rakaat. Okey, dia kata, masuk Islam. Sa'ad bin Mu'az balik dekat kaum dia panik pula tengok air ni seorang lagi nampak. Dia kata, aku tak mau cakap banyak. Dia kata, kalau hampa percaya kat aku, hampa ikut aku, kita masuk Islam. Menaruh pakai amai asyhadu an la ilaha illallah, satu Bani Ashhal tanpa kecuali seorang pun semua masuk Islam, baik laki-laki baik perempuan. Jasa dia. Lepas tu mai perang Badar dia join, mai perang Uhud dia join, mai perang Khandaq, perang yang ketiga berlaku pada tahun 5 Hijrah. Mai perang Khandaq, dia jadi cerita di situ. Dia kena panah di tangan dia. Dalam hadis kata betul-betul kena urat darah, urat besar dia. Bila kena, tak boleh nak stop bleeding. Tak boleh nak stop bleeding. Nabi cuba rawat luka dia. Nabi cuba rawat dengan menggunakan besi panas. Dulu, cerita besi panas ni, dia panggil kai. Al-kai, alif lam, kap ya, al-kai. Berubat pakai besi panas. Dia panaskan besi, dia
pak di tempat sakit tu. Cerita pengubatan besi panas ni ada dalam beberapa hadis. Satu hadis kata Nabi buat. Nabi rawat orang dengan kaedah al-kai, besi panas. Satu hadis kata, Nabi kata kalau hampa boleh elak daripada guna pengubatan besi panas, itu lebih baik. Satu hadis pula, Nabi melarang berubat dengan besi panas. Dia ada 3 hadis. So, ulama ambil kesimpulan kata apa? Itu sah berubat dengan besi panas. Tapi ada hadis kata Nabi guna cara tu untuk merawat. Di antaranya, Sa'ad bin Mu'az. Nabi guna tombak yang dipanaskan, letak di tempat luka dia. Elok sat aja. Lepas tu bengkak. Dalam hadis serta hadis yang sahih, bengkak. Lepas tu jadi lagi. Dalam keadaan tu, dalam keadaan luka dia duk jadi makin membengkak apa semua, dia pergi jadi hakim membicarakan geng Yahudi Bani Quraizah yang mengkhianati Nabi dalam perang Khandaq. Bani Quraizah dah janji akan pertahankan Madinah dan pertahankan Nabi. Bila Quraisy mai serang daripada arah utara, Nabi pergi bertahan di sana. Salman Al-Farisi suruh buat parit, jangan bagi mereka boleh masuk. Bani Quraizah ni tiba-tiba belot, mereka nak attack Nabi kat belakang. Berita ni dapat tahu dekat Nabi. Nabi dandan tarik pasukan dia, pergi blok mereka ni pula, menyusahkan Nabi. Bila habis perang Khandaq, Nabi kata mereka ni mesti dibicarakan. Ini pengkhianat. Ini pengkhianat. Mereka mesti dibicarakan. Bila nak bercara mereka minta, kami mau yang membicarakan kami ini ialah Sa'ad bin Mu'az. Kami mau dia yang bicarakan kami. Pasti kami ada percaya dekat dia. Dia membicarakan kes Yahudi ini dan dia jatuhkan hukum mati dekat lelaki-lelaki ni. Bila dia jatuhkan hukum macam tu, Nabi kata Allahu Akbar. Hang jatuhkan hukum, diperkenankan oleh Allah. Hukuman itu mai daripada langit ke-7. Nabi kata begitu. Sa'ad bin Mu'az. Lepas dia habis jatuh hukum kepada keadaan sakit dia makin teruk, akhirnya dia mati bersebab musababkan kepada cedera yang kena di lengan dia tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Sa'ad bin Mu'az ini mati bergegar arash, terbuka pintu langit. Dan dia ni satu orang yang sangat istimewa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dah mati dah dia, Nabi masih tak boleh lupa dekat dia lagi. Nabi masih tak boleh nak lupa dekat dia lagi. Satu hari orang mai bagi hadiah jubah yang dibuat daripada sutra kepada Nabi. Nabi tak boleh pakai sebab sutra, pengharaman laki-laki pakai sutra sudah turun pada masa tu. Tapi Nabi panggil sahabat mai tengok betapa cantiknya jubah sutra ni. Sahabat pakat mai pegang, pakat dulu kata cantik. Nabi kata apa? Nabi kata hampa nampak jubah sutra ni cantik? Lebih cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Nabi kata begitu. Nabi tak boleh lupa dekat dia. Nabi kata hampa kata ni jubah ni cantik. No. Lagi cantik sapu tangan Sa'ad bin Mu'az di dalam syurga. Ulama hadis kata apa? Itu endorsement daripada Nabi. Dia memang nama dia ada dalam syurga. Mai lagi satu pula cerita apa? Ketika mayat dia, ni cerita mayat dia diusung waktu nak pergi dikebumikan. Dibawa mayat dia nak pergi ke bumi, di antara orang yang terlibat mengangkat mayat dia tu ada orang-orang munafik. Munafik ni orang tak kenal, nampak dia macam beriman tapi sebenarnya munafik. Ada di kalangan hadis usung mayat Sa'ad bin Mu'az ini munafik. Bila depa usung, kata apa? Qalal munafiqun ma akhaffa janazata. Orang munafik ni terkeluar di mulut. Dia kata apa? Awak ringan sangat mayat dia ni. Ma akhaffa janazata. Ringan mayat dia ni. Pasal apa? Cakap munafik ini, orang pergi bagi tahu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal malaikah kanat tahmiluh. Nabi kata malaikat tolong bawa jenazah itu, tolong usung. That's why hampa rasa ringan. Kerana malaikat doa ada kot celah-celah tu, tolong usung jenazah dia. Subhanallah tuan-tuan. Cerita Sa'ad bin Mu'az ini sangat dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Yang kita nak beritahunya apa? Macam tu punya hebat Sa'ad bin Mu'az. Kena juga dengan himpit kubur. Siapalah kita? Siapalah kita ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita dia apa? Sekali garap dengan 14 hari lagi nak puasa.
14 hari lagi nak puasa. Ramadan ni satu bulan bonus Tuhan bagi kat kita. Tuhan akan bagi pengampunan kepada orang-orang yang memanfaatkan Ramadan ini. Kita dah baca dah cerita tadi ni, macam mana orang yang berdosa di satu titik hitam. Bila titik hitam penuh, dia akan jadi orang yang mendustakan ayat Quran. Semua kita dah baca. Kita dah baca dah cerita macam mana sahabat Nabi Sa'ad bin Mu'az jadi satu orang yang hebat. Kita tak boleh pergi sampai level Sa'ad bin Mu'az ni. Kita boleh bagi korang dosa kita, kita boleh bagi naik darjat untuk senang masuk syurga pun dah cukup. Bila masa kita nak buat ni? Ramadan ni. Ramadan ni tuan-tuan, satu kita kena jaga apa? Tarawih jangan miss. 30 hari, kalaulah 30 hari malam Ramadan, 30 malam tarawih. Jangan miss. Tak boleh buat masjid, buat di surau, tak boleh buat di surau, buat di rumah. Jangan miss tarawih walau satu malam. Jangan miss sahur. Kerana pada sahur itu ada barakah, Nabi kata. Jangan miss. Jangan miss tahajud ketika bangkit bersahur. Bangkit pergi awal sikit. 2 rakaat aja tahajud. Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Lepas itu turun pergi makan apa sikit, cukup tunggu subuh. Jangan miss benda-benda ni semua. Pasal apa? Kita kesuntukkan masa. Kita kesuntukkan masa dan kita tak tahu bila time kita. Tak mau dah duk tanam azam, duk berjanji, tak mau dah. Orang putih kata apa? Dia kata efforts better than promises. Duk promise, duk janji, duk berazam ni semua merepek. Put an effort. Letak satu usaha. Tak mau dah duk merepek janji. Orang kata apa? Mereka kata azam tahun baru ni ataupun azam nak beramal bulan Ramadan ni umpama sampan. Dia kata. Umpama sampan. Macam perahu, sampan. Pasal apa? Biasanya ke laut. Dia kata. Oh, ni pandai dia ni. Lepas tak azam tahun baru dengan azam nak beribadat bulan Ramadan ni semua umpama sampan. Kita bagus duk baca. Biasanya ke laut. Dia kata. Tak jadi. So, kali ni kita nak kena letak effort. Kena ada satu usaha nak buat. Tak mau dah duk janji-janji. Tak mau janji apa, tapi buat. Daripada janji, tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Ramadan 14 hari lagi, kita pun dah tak sabar tunggu, masuk saja jaga. Di antaranya apa dia? Hadis riwayat daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannah ghurafan tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha." Faqama al-a'rabi faqala liman hiya ya Rasulullah? Qal liman ataba al-kalam wa at'ama at-ta'am wa adama as-siyam wa shalla lillahi bil-lail wan nasu niyam. Atau kama qal, hadis hasan riwayat At-Tirmizi. Sayyidina Ali kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata dalam syurga dia ada bilik. Dia ada ghuraf, dia ada bilik-bilik. Kan? Ni hotel ni buka dah. Apa resort? Bertam Resort. Kalau tak ada bilik, buka kat pintu boleh terjun dalam kolam tu. Allahu Akbar. Kita dengar-dengar tanya lah semalam baru balik. Tanya tu semalam baru balik. Ini bukan bilik Bertam Resort, ini bilik syurga tuan-tuan. Ini bilik syurga lagi dahsyat daripada Bertam Resort, lagi dahsyat daripada Hard Rock Hotel Penang. Buka kat pintu, dive terus masuk dalam kolam. Yang ni lagi dahsyat. Sesungguhnya bagi syurga itu ghurafan, ada bilik-bilik. Tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bilik ini bilik see-through. See-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Lah hotel-hotel lah duk ambil dah konsep ni, konsep syurga ni. Kan? Dia arkitek-arkitek yang duk buat drawing hotel, mereka pun duk baca agak benda ni. Macam mana nak jadikan hotel ni syurga? Ada buat bagi sungai tajri min tahtihal anhar, dah buat dah. Bilik hotel bawah lalu duk main sungai, duk lalu buat dah ada dah. Dia buat pula bilik see-through. Orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bilik see-through. Okey.
Nabi SAW kata, syurga ni ada bilik-bilik, yang bilik itu orang dalam boleh tengok luar, orang luar boleh tengok dalam. Bila Nabi kata lagu tu, faqala a'rabi, bangkit satu Arab Badui. Oi, dia kata, ni macam mana ni? Aku tak boleh bayang ni. Dia tak boleh bayang. Kita lah ni dah jumpa dah, bukan kata bayang, jumpa dah. Bilik hotel, daripada katil dengan pancong duk nampak. Tak karut lah tuan-tuan. Dia buat see-through. Tak boleh cerita ada kita masuk pergi. Bini duk tengok daripada katil tu. Kata anda duk buat lagu ni. Tengok kau dulu. Kata tengok kau dulu. See-through. Syurga tak apalah. Dia tak ada kencing berak. Dia tak ada apa. Dia kira duk dalam tu lagu duk. Ini dunia tuan-tuan. Pergi kena apa agak sikit dia nak kena pergi. Kawan ni lagu duk tengok lagu tu. Tak lalu kita. Tapi di syurga esok dia kata apa? Dia kata orang dalam boleh tengok luar, luar boleh tengok dalam. Faqama a'rabi, bangkit Arab Badui ni. Faqala liman hiya ya Rasulullah. Badui ni tanya. Dia kata, ya Rasulullah, ni siapa yang dapat bilik ni? Badui sudah syok. Siapa yang dapat bilik see-through ni? Qal liman aqabal kalam. Nabi kata orang yang akan dapat bilik syurga yang see-through, boleh tengok luar dalam ni, ialah orang yang masa hidup di atas dunia cakap baik. Aqabal kalam. Perkataan yang keluar daripada mulut dia, Masya Allah, tak ada siapa sakit hati. Dia cakap orang dengar, semua acceptable, boleh terima. Dia marah pun orang tak sakit hati. Dia nasihat lagi lah orang rasa bersalah bila dengar nasihat dia. Macam tu. Wa at'amat ta'am, orang yang di atas dunia dulu dia suka belanja orang makan. Tambah bulan puasa ni, belanja orang buka puasa, kita dapat pahala macam dia, tak kurang walau 1 hun pun. Kita pun puasa, dia pun puasa, kita dapat double pahala puasa pasal kita bagi dia buka puasa. Wa adamas siyam, orang yang puasa jaga sepanjang masa. Wa shalla lillahi bil-lail wan nasun niyam. Dan orang yang dapat bilik itu adalah orang yang waktu malam orang tidur, dia duduk semayang. Dan dia main umur-umur kita ni, malam mesti bangkit. Mesti bangkit. Bukan bangkit semayang, bangkit pergi pancok. Mesti bangkit. Baru tidur saat pukul 12, pukul 2 bangkit lah. Kira masuk buka lampu, pupang ambil. Buang air, main tidur balik. Sehari, lagi 2 jam, pukul 4, bangkit pula. Bangkit pula, masuk pancok pula. Nak main tidur lagi dah. Buahlah 2 rakaat dulu. Buahlah 2 rakaat dulu. Tapi dia yang tidur apa ni pukul 2, sehari pukul 4, ganti bangkit lagi. Asal lagi lah sembahyang lah. Tak sembahyang. Nampak tuan kita ni. Selalu yang duk jadi kot tengah duk kacau kita ni, iblis lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini orang yang akan mendapat syurga yang biliknya see-through. Mudah-mudahan Ramadan ini kita akan dapat mempertingkatkan lagi amalan kita yang kurang banyak ni. Nah, mudah-mudahan. Kita sambung bacaan kitab tu baru baca. Kita sambung bacaan kitab kita. Sikit yang nak baca kitab malam ni. Kita masuk muka surat 152. Muka surat 152, masalah membuat belot itu diharamkan oleh syarak. Dia nak abang yang tu. Belot diharamkan oleh syarak. Belot ni apa? Itu dulu. Belot ataupun dalam bahasa hadis ni dia kata ghulul. Ghulul ni apa? Imam An-Nawawi kata, yang kata belot ataupun ghulul itu ialah khianat. Khianat. Maksudnya apa? Orang bagi dekat kita trust, kepercayaan, kita khianati kepercayaan itu. Khianat. Yang kata ghulul, yang kata belot ni apa dia? Suka ambil hak orang. Suka menceroboh hak orang. Hak orang, hak kita. Hak kita, hak kita. Ini ghulul. Ini ghulul. Pengkhianat ataupun pembelot. Yang kata ghulul, khianat ini apa? Kaki sakau. Dia nak sakau. Hak orang semua dia nak gabui. Dia nak ambil kat dia. Semua nak ambil. Hak ni dia nak commission. Yang ni dia nak. Dia nak semua. Ini ghulul. Dia kata. Asalnya yang kata ghulul ni ialah orang yang mengambil harta rampasan yang belum dibahagikan. Itu asal dia. Bila berlaku perang, harta yang dirampas daripada pihak musuh tu dia panggil ghanimah. Ghanimah tu akan dibahagikan kepada orang yang ikut berperang.
Dia tak dan tunggu dah nak bagi, dia ambil dulu. Pasti dia ada satu benda dia berkenan, dia ambil dulu. Itu ghulul. Asal ghulul yang tu. Tapi Imam Nawawi kata no, bukan macam tu. Ghulul ini dia umum, dia tak kira siapa-siapa juga yang mengkhianati amanah orang, dia dianggap ghulul. Itu kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dia kata belot itu maknanya tiada mempunyai kepercayaan, tak amanah. Itu ghulul, itu belot. Maka apabila orang percaya kepadanya, maka ia buat menyalahi kepercayaan orang. Itu belot. Orang trust dekat dia, orang percaya dekat dia, dia khianati kepercayaan itu. Okey? Dia buka sekolah agama, dia buka mahat tahfiz, orang percaya dekat dia, orang pergi bagi duit, orang infak dekat dia dan sebagainya. Surau nak buat, duk tak siap-siap situ lah, kereta dia yang duk tukar kah. Orang yang bagi melihat dan memerhati. Dia ingat nak tolong mahat tahfiz, dia ingat nak tolong sekolah agama, dia pergi bagi duit. Hari itu minta derma, kata nak buat benda tu duk macam tu juga, kereta dia duk tukar berapa kali lah, setahun 3 kali tukar. Duk upgrade. Tapi ustaz, ini belot, ini ghulul. Melainkan dia ada buat menjaga lain. Dia ada buat menjaga lain dan memang dia amanah sungguh. Hak orang bagi asin, hak ni hak menjaga dia punya, tak apa. Yang ni Allah saja yang audit dia. Orang atas dunia tak ada siapa audit dia, siapa tahu? Sendiri tahu. Kalau dia belot, dia tahu. Dia jawab dengan Allah. Dia esok answerable kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Orang bagi kepercayaan, dia khianati kepercayaan itu. Maka apabila orang percaya kepadanya dan dia buat menyalahi kepercayaan orang itu, seperti seorang mati meninggalkan wang kepada seorang anaknya. Dia buat contoh. Bapa ada anak 5 orang. 5 anak ni dia ada seorang dia percaya. Daripada 5 anak ni dia ada seorang anak yang dia percaya. Okay? So dia beritahu ke anak hak dia percaya ni, duit ayah dalam bank ada banyak ni, duit ayah dalam bentuk apa ni ada banyak ni, bawah tikar ada banyak ni, duk rendam buat sorok dalam tangki ayah ada banyak ni. Abang, bukan anak hak dia percaya. Anak dia berkata tak apa ayah, okey ayah tak apa. Esok ayah amanah dekat hang yang ni semua, dekat adik-adik semua, hang urus semua. Okey. Ayah dia jalan, dia perhabang kat adik-adik semua. Dia kata duit ayah ada lebih kurang 30,000 ya. Padahal ada 300,000. Dia kata ada 30,000 ya. Dia ghulul, dia belot, dia tidak amanah kepada ayah dia dan keluarga dia sendiri. Dia bawa contoh seorang mati meninggalkan wang pada seorang anak, maka anak yang lain tak tahu berapa banyak wang yang ditinggalkan oleh ayah. Maka datang anak yang ditinggalkan wang padanya berkhabar kepada waris yang lain, iaitu RM10,000 sahaja, padahal RM12,000 ni. Tulis kitab ni tahun 50-an dulu. Dia buat contoh, banyak tu kira banyak lah, 10,000 dengan 12,000. Lah mana ada sembang 10 dengan 12. Nampak? Dan 2,000 telah diambilnya dengan tiada siapa tahu. Dia sakau 2,000 kat dia. Dia sudah sakau 2,000 kat dia. Adik-adik dia bawa 10 ya, padahal 12. Ini contoh yang dibawa oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Maka oleh syarat haram ia. Dalam agama itu haram. Itu haram. Itu sudah kira tipu. Bermula dalil yang menunjukkan atas demikian adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, Ani bin Abbas yang qal, nazalat hazihi al-ayah, wa ma kana linnabiyyin an ya'ulla fi qatifatin hamra uftuqidat yawma badrin. Diriwayat kepada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata dia, turun ini ayat, kira-kira maknanya, dan tiada sayogia bagi seorang Nabi itu membuat belot pada sehelai kain baldu merah. Jadi zaman Nabi dengan sahabat-sahabat pergi perang, harta rampasan dah dapat, letak satu tempat, ada sehelai kain baldu merah.
Cantik sikit kain ni. Jadi sahabat-sahabat yang pergi perang ni, benda ni eye catching. Baldu merah sudah tarik mata mereka pergi tengok. Dia tekaran kain tu dapat kat aku cantik. Semua pakai duk teringin. Okey. Mai masa nak bahagikan harta rampasan ni, ghanimah ni, baldu merah tak ada. Baldu merah tak ada. Tak tahu siapa ambil. Itu cerita dia. Yang telah hilang ia pada hari perang Badar, dan baldu merah itu setengah daripada barang rampasan daripada kafir yang kalah di dalam perang pada hari itu. Berlaku kes tu macam tu. Masalah kehilangan sehelai kain baldu daripada kumpulan barang-barang rampasan pada perang Badar. Apabila telah hilang kain baldu merah itu daripada barang rampasan, maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok kain baldu merah tu missing, tak ada. Sebahagian sahabat ni sudah mula berprasangka. Mula hang duk tengok aku, duk tengok siapa yang selinap. Siapa yang pergi ambil kain tu dulu sebelum dibahagikan. Lebih teruk lagi apa dia? Dia kata maka sudahlah jatuh salah sangka setengah daripada sahabat Nabi akan yang mengambil kain itu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa punya orang? Dia pun boleh syak kata Nabi. Dia ambil benda tu. Tu nak kata apa? Manusia. Yang tu yang kata manusia. Dia boleh syak kata Nabi ambil. Masya Allah. Sebagaimana kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia kata faqala ba'dun nas la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhazaha. Maka kata setengah daripada mereka itu, barangkali Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ambil dulu. Ada orang sudah keluar macam tu. Bila keluar perkataan setengah sahabat Nabi yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala lepaskan salah sangka mereka itu dengan turunnya Quran. Tak apalah Nabi. Paham Allah hantar mai ayat Quran nak bersihkan Nabi daripada sangka buruk itu. Maka itulah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala wa ma kana linabiyyin an yaghulla ila akhir ayat. Dan diturunkan Allah Tuhan yang maha suci dan maha tinggi akan satu ayat Quran. Maknanya tidak sayogia dan tidak sewajarnya dan tidak sepatut sekali-kali bagi seorang nabi seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat perbuatan belot itu. Turun ayat Quran. Adakah hampa boleh ingat Nabi buat benda ni? Turun ayat. Begitu. Biasalah berprasangka ni biasa. Kan Nabi hari giliran dia di rumah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi ramai. Hari giliran di rumah Aisyah. Tengah Nabi bangkit. Aisyah ni kan dia muda, dia kahwin dengan Nabi, dia muda. Jadi kebudak-budakan tu ada. Lagu berbual lena, lepas tengok Nabi bangkit, buka mata sebelah tengok, dia prasangka. Dia ingat Nabi nak bangkit pergi rumah bini lain. Nampak? Nabi bangkit, Nabi ingat Aisyah tidur. Nabi pakai kasut, ambil kain, Nabi keluar. Aisyah ni satu macam yang ada ikut kat belakang. Nak tahu nak pergi rumah siapa. Tengok-tengok Nabi pergi ke perkuburan Baqi' pada muka. Nabi pergi kubur. Nabi sampai sana, Nabi doa. Dan dia rasa bersalah, rasa guilty. Allah, aku duk ingat macam-macam kat Nabi. Lari balik. Nabi nampak kelibat bayang dia duk lari balik tu. Nabi nampak. Nabi buat tak tahu lah, balik sampai di rumah. Nabi kata dekat dia, Nabi kata Aisyah, hang kata dia, nampak Nabi. Hang kata dia, nampak lagu kalut dalam gelap ni. Lari balik tuan-tuan, sampai mesti penat ham. Mana aku tak tahu. Nabi kata hang kata dia. Dia kata dia, kata. Nabi kata takkanlah aku seorang Nabi nak bohong. Nabi kata, minta ampun balik. Nampak?
prasangka. Okey. Ini sahabat prasangka Nabi curi kain baldu. Allah buat turun ayat Quran. Allah kata apa? Maka li nabiyyin an yaghullah. Tak mungkin seorang nabi nak buat kelakuan belot macam tu. Dengan mengambil di belakang mata orang sehelai kain baldu yang telah dikumpul sama-sama harta ghanimah di dalam perang Badar itu. Padahal Nabi SAW sangat tahu tentang hukum pekerjaan itu. Maka janganlah sekalian kamu salah sangka pada kerja yang tidak layak dibuat oleh seorang pesuruh Allah, iaitu Nabi SAW. Dan dikatakan ia memperbuat yang demikian itu. Gamak hampa tuduh Nabi pergi ambil kain tu. Macam tu maksud ayat tu. Baik. Dan firman Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dan bermula mereka yang membuat belot itu, yakni ambil barang daripada ghanimah itu di belakang mata orang lain, nescaya pada hari akhirat esok dia akan datang dengan memikul barang yang dia belot itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis Nabi beritahu apa dalam hadis lain? Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'ala an-nasi sanawatun khadda'at. Hadis ini saya baca di Masjid Simpang 4 Batang Buluh. Depa viral riuh dah. Boleh. Kan? Viral tak apa, dia pergi bubuh pula gambar video orang politik pula. Allah. Jenuh menjawab saya. Kan? Ni lah jadi style gitu. Style dia ambil ceramah, buat suara latar, gambar, dia buah gambar politik semasa. Dia buah politik semasa. Hari ini lagu luku pala kau ni, esok lagu luku pala kau ni. Kawah bercakap tu nak kena jawab. Kawah cakap tu nak kena jawab. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Adalah telefon mai. Ustaz ni saya daripada video jenuh kita ni. Saya bercakap tu 10 tahun dulu. Kita kata tak ada kena mengena dengan isu politik semasa. Kata tapi benda agama ni dia relevan sepanjang masa. Jadi hak bercakap 10 tahun dulu, dia pasang-pasang, dia matching dengan law ni. Dia matching. Jadi orang yang tak tahu saya bercakap ni dah 10 tahun, dia pun kata saya mengulas isu semasa hari ni. Kata, saya kata kat kawan telefon dia, itulah kena pergi mengaji. Saya kata. Muslimin dan muslimat ini rahmat Allah sekalian. Kan? Baik. Nabi kata apa? Sayati 'alan nas sanawatun khadda'at. Nabi kata akan mai kepada manusia ni satu zaman yang di dalam zaman itu khadda'at, penuh dengan tipu menipu di antara satu sama lain. Dia akan mai zaman tu. Zaman manusia jadi sabut. Yusaddaqu fiha al-kadhib. Penipu dia anggap betul. Dia mai. Wa yukazzabu fiha as-sadiq. Orang yang betul dia anggap penipu. Dia terbalik kuang. Dia jadi lagu tu. Orang hak lurus, hak betul, hak amanah, hak pegang agama, dia anggap sebagai orang jahat. Hak jahat ni pula dianggap sebagai hero dalam masyarakat. Dia jadi terbalik. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in. Satu orang yang pengkhianat diberi amanah. Dia kata. Wa yukhawwanu fiha al-amin. Orang yang amanah dituduh khianat. Siapa kata? Nabi SAW kata. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Bila jadi macam ni, orang yang dipanggil ruwaibidah, dia bercakap orang dengar. Sahabat tanya Nabi, wa ma ar-ruwaibidah? Siapa dia ruwaibidah tu? Nabi kata ar-rajulut tafi fi amril 'ammah. Orang bodoh, tapi dia menjuarai isu-isu dalam masyarakat. Dia tak tahu apa, tapi pandai bercakap. Kerana pandai bercakap tu, orang percaya cakap dia. Bila mai keadaan ni, tunggulah melingkup alam ini. Maknanya apa? Nabi SAW beritahu, akhir zaman pengkhianatan ni cukup banyak jadi. Cukup banyak. Kerana itu sudah disebut sebagai tanda-tanda kiamat.
Dalam Quran surah Al-Anfal, Tuhan kata, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tak suka kepada orang yang khianat. Allah tak suka. Dalam ayat lain dia kata apa? Wa ma kana linabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Tak mungkin Nabi akan buat khianat. Kerana orang yang buat khianat, apa yang dia khianat atas dunia, benda tu akan duduk atas tengkuk dia di hari akhirat esok. Quran kata. Kalau atas dunia ni kita tipu, kita buat khianat, melibatkan binatang ternakan, di hari akhirat esok, binatang tu akan duduk atas tengkuk kita. Satu padang mahsyar boleh tengok. Ni, duduk bawa lembu atas belakang. Kalau yang kita khianati itu tanah, kita duduk terkinja-kinja dalam, ditanam sekerat badan dalam tanah. Apa benda yang kita khianat di atas dunia, dia akan duduk atas belakang kita di hari akhirat esok. Siapa kata? Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, dia kata qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaum. Duduk elok-elok ni Nabi bangkit berdiri. Nabi bangkit berdiri, fa zakarul ghulul. Nabi cerita pasal pengkhianatan, pasal belot, pasal pecah amanah. Fa'azzamahu wa 'azzama amrah. Cara Nabi bercakap tu menunjuk kata isu buat khianat, pecah amanah ini isu besar. Isu besar. Summa qala la ulfiyanna ahadakum yaji'u yawmal qiyamah ala raqabatihi ba'irun lahu rugha. Nabi kata, jangan sampai di hari akhirat esok, hampa ni hadu ada depan aku ni, mai cari aku di padang mahsyar esok, mai cari aku dalam keadaan duk bawa ba'ir, duk bawa unta atas belakang. Nabi kata jangan sampai macam tu. Aku tak mau tengok benda ni. Yaqul ya Rasulullah aghithni. Dan mai jumpa Nabi, dia kata ya Rasulullah aghithni, tolong saya, tolong saya, dalam keadaan duk bawa unta atas belakang. Tolong saya, tolong. Fa'aqul, Nabi kata la amliku laka syai'an qad ablaqtu. Nabi kata hari ini aku tak boleh tolong sebab aku dah habaq dah dulu. Ni pengkhianatan ni. Dia pergi tipu, untung yang dia dapat apa dia? Dia dapat unta. Dia pergi tipu, untung yang dia dapat kuda. Kalau zaman hari ini dia pergi tipu, dia dapat kereta. Kalau zaman hari ini dia pergi tipu, dia dapat rumah banglo. Kalau hari ini dia pergi tipu, dia dapat RM2, dia dapat emas perak, dia dapat share, macam-macam. Benda tu semua nanti main lungguk atas belakang dia di hari akhirat esok. Semua orang tengok, oh dia ni patutlah tengok senang lenang. Oh, semua orang tahu aib kita tu sudah jadi azab di hari akhirat esok. Orang duk percaya kat kita, orang bagi respect dekat kita. Tengok-tengok akhirat esok, oh dia. Tuan-tuan, kena jaga. Nabi kata hari itu jangan mai jumpa aku, minta tolong dekat aku. Aku tak boleh tolong pada hari itu. Nabi kata pasal apa? Pasal aku dah habaq benda ni. Hampa buat, hampa tanggung. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita-cerita tentang pengkhianatan ni. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Mus'ab bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Dia kata dakhala Abdullah bin Umar ala bin Amir ya'uduh. Satu hari dia kata Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi ziarah satu kawan yang bernama Abdullah bin Amir wa huwa marid. Abdullah bin Amir, Ibnu Amir ni sakit. Anak Sayyidina Umar mai ziarah dia. Faqala ala tad'u Allah li ya ibn Umar. Ibnu Amir ni sakit tua. Bila tengok anak Sayyidina Umar mai, dia pun kata dekat anak Sayyidina Umar ni, dia kata hang mai tengok aku, hang tak mau doakan bagi aku sihat. Takkan mai tengok saja, doalah hang orang baik, hang orang alim, hang orang saleh, tolonglah doa dekat aku. Mudah-mudahan sakit aku ni ringan, sakit aku ni berkurangan. Tak maukah doa dekat aku? Kata Ibnu Umar, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la tuqbalu salah bi ghairi tuhur.
Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, dia kata apa? Dia kata, aku masih ingat lagi Nabi kata. Nabi kata apa? Tak sah semayang kalau tak ada ayat semayang. Wala sadaqah min ghulul. Nabi kata, tak guna hang bagi sedekah kalau sedekah itu daripada duit haram. Tuan-tuan, orang hari ini dia pergi makan duit haram. Lepas pencen dia pergi buka mahat tahfiz. Agak-agak tuan-tuan dia boleh cuci kan? Agak-agak tuan-tuan boleh cuci kan benda ni? Duit haram. Lepas pencen buka mahat tahfiz. Duit daripada mahat tahfiz tu dia kata, yang ni saya pakai duit gaji saya hak bersih. Boleh tak cakap begitu? Boleh. So masuk neraka, Tuhan buah dia dalam tum drum, balik masuk dalam neraka. Dia kata, ni pasal apa buah saya dalam neraka? Saya dulu ada mahat tahfiz, ada apa semua. Tuhan kata, dah, aku bakar tung, aku bukan bakar hang. Boleh tak? Nak pakai logik macam tu. Dah, saya duit haram tapi ni saya pergi haji, ni duit halal, duit gaji saya pergi haji ni. Duit petang ni semua saya tak pakai untuk pergi haji. Boleh tak buat begitu? Tak boleh tuan-tuan, tak boleh. 1 sen pun duit tu ada dan dekat-dekat kita. Benda ni nak jadi kacau kita bukan hari ni. Nak kacau di sana tu, hari susah itu tu. Hari tu dia akan kacau kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Abdullah bin Umar bin Al-Khattab pergi ziarah Ibnu Amir sakit, Ibnu Amir kata dekat dia, tak mau doa dekat aku kalau aku sakit ni. Dia jawab apa? Dia kata, Allah tidak terima semayang kalau tak ada ayat semayang, dan Allah tidak terima sedekah kalau sekiranya daripada duit tak elok. Wa kunta 'ala al-Basrah, dia kata. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Cerita ni dah 20 tahun dah. Ibnu Amir dulu pernah jadi gubernur di Basrah. Dia ni, Ibnu Amir, Abdullah bin Amir ni, dia sepupu Sayyidina Osman. Sepupu Sayyidina Osman bin Affan. Kan isu Sayyidina Osman yang sampai kena bunuh tu, isu dia apa? Isu orang tuduh Sayyidina Osman ni nepotism. Dia lantik adik-beradik untuk pegang jawatan. Di antara yang dilantik jadi gubernur di Basrah ni, Ibnu Amir. Ibnu Amir ni sepupu. Sepupu sebelah bapa. Bapa Sayyidina Osman, dua beradik dengan mak kepada Ibnu Amir. Dua beradik. Jadi, dia ni bagus. Ibnu Amir ni bagus. Semasa dia jadi gubernur di Basrah, semua orang puji. Pentadbirannya bagus, disenangi oleh rakyat. Semua cantik dia ni. Rekod dia clean, cantik. Tapi ada satu cerita sampai dekat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pasal duit punya cerita. Ada satu kes. Duit punya cerita. Kononnya dia ada tak serah duit kah macam mana kah masa dia jadi gubernur tu. Jadi Abdullah bin Umar bin Al-Khattab ni dia duk ingat benda tu. Dia duk rekod benda tu. Tengok tuan-tuan, sahabat Nabi dia punya jaga benda-benda ni. Dia duk ingat benda tu. Bila pi tengok kawan ni sakit, tang sakit pi ziarah, dia pi ziarah. Bila pi kawan ni kata, hang doa lah kat aku sikit, aku sakit ni. Dia kata, aku tak boleh doa dekat hang pasal apa? Pasal 20 tahun dulu, masa hang jadi gubernur di Basrah, hang ada cerita ketang sikit, dia kata. Dalam syarah hadis kata apa? Berkaitan dengan isu duit tak serah ke apa macam mana tak tahu. Dia kata, tak guna aku doa dekat orang yang macam ni. Dia kata, ya Allahu Akbar tuan-tuan. Sampai macam tu sekali. Dia tak mau doa. Muslimin dan muslimat ini rahmati Allah sekalian. Sahabat Nabi ni dia ada kadang sampai peringkat tu. Dia tak boleh nak compromise dengan benda-benda tak betul ini. Dia tak boleh nak compromise. Jadi dibawa mai hadis sahih riwayat Imam Muslim. Cerita tentang bahayanya bila kita terlibat dengan cerita-cerita ketang macam ni. Hadis riwayat daripada Sauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa bari'un min salasin al-kibr wal ghulul wad dain dakhala al-jannah. Hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa mati dan dia mati dalam keadaan dia bari, dia bebas daripada 3 benda ni, dia masuk syurga. Nabi kata, siapa-siapa yang mati pada hari matinya dia bebas daripada 3 benda ni, dakhala al-jannah. Nabi kata dia masuk syurga. Apa dia? Al-kibr.
Dia tak pernah takabur. Hari mati dia ni, dia bukan satu orang yang takabur. Masya Allah. Dah baru ni meninggal apa? Profesor Kamal. Oh, Masya Allah, orang bagus. Profesor Kamal Hassan. Masya Allah, orang bagus. Dia ni satu orang akademik, tokoh akademik yang disegani, yang dihormati, yang dia apa. Siapa kenal dia daripada zaman awal. Bukan baru. Daripada zaman awal sampailah hari mati dia. Satu orang yang tawaduk. Bagus. Kawan rakan ni menangis bila dengar kematian dia. Orang Kelantan dia ni. Profesor Kamal Hassan. Orang macam ni. Dia bukan baru bagus. Dia memang bagus. Tanya siapa pun. Sebut nama dia. Subhanallah. Tak ada siapa akan kata dia ni ada tulis dakwah merah. Semua kata dia bagus. Siapa yang mati dalam keadaan macam tu, dia tidak ada dalam diri dia al-kibr. Takabur. Tak ada. Surau tu yang dia semayang mayat dia dekat Bangi tu. Surau tu kuliah pengajian, dia tak pernah miss, dia ada. Mayalah siapa mengajak pun dia ada. Dia tu lagi alim 10 kali bila kawan duk main mengajak ni. Dia pergi, dia attend, ambil keberkatan majlis ilmu. Baik. Siapa yang mati dan keadaan tidak ada takabur, dakhalal jannah, Nabi kata. Mati dalam keadaan tidak terlibat dengan hulul, dengan pecah amanah, dengan duit tak elok. Dia mati, dia bersih daripada benda ni semua. Dakhalal jannah. RM100,000 yang ada dalam akaun dia tu semua duit bersih. Alhamdulillah, pejam mata rapat, jalanlah, pilah, selamatlah dia dunia akhirat. Wadain, mati dalam keadaan dia tak ada hutang. Hutang yang nak buat susah orang. Kan orang duk kata, masa nak main minta hutang, dia ada minta menyembah kat kita. Lepas tu masa nak tuntut beli hutang, kita kena pergi sembah kat dia pula. Ni hutang macam ni karut. Dia nak main minta hutang, dia sembah kita, dia apa macam bagi janji nak bayar balik. Dalam bulan ni juga saya bayar balik. Dalam bulan ni 5 tahun dah tak bayar ni. Telefon dia tak angkat, mesej dia tak jawab, pergi depan rumah dia nampak dia lari masuk di dapur. Dia macam tu punya duk buat. Mati dalam keadaan macam tu. Kalau mati dalam keadaan dia tak ada hutang dengan siapa-siapa yang nak bagi jadi susah ni, dakhalal jannah. Nabi kata, hadis itu hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi dulu 9.45. Okey, mudah-mudahan apa yang kita tengok pada hari ini memberi manfaat kepada kita semua. Insya-Allah akan datang kita akan tengok kisah Jabir bin Abdullah. Kisah Jabir bin Abdullah. Sahabat ini cerita lagi panjang. Jabir bin Abdullah ni, dia ni apa tuan-tuan? Adik-beradik perempuan ada 7 orang. Dalam Sahih Bukhari kata 7 orang adik-beradik perempuan. Dengan kerana tu perang Badar, perang Uhud dia tak pergi. Pak dia tak bagi pergi. Bapa dia Abdullah ni, Abdullah bin Haram ni tak bagi dia pergi perang. Pak dia kata kalau aku pergi hang pun pergi perang. Kalau aku mati, hang pun mati, syahid dalam medan perang. Ni 7 beradik perempuan ni siapa nak jaga? Pak dia kata, hang tak boleh pergi. Bapak saja pergi. Dan pak dia pergi, pak dia syahid. Dan dia kena jaga adik-adik dia. Adik-beradik perempuan dia kena jaga. So, masa bapak dia ada, perang Badar, perang Uhud, dia tak pergi. Pak dia syahid dalam perang Uhud. Lepas tu baru dia join dalam peperangan. Kita nak tengok pula cerita tentang Jabir bin Abdullah ni. Lepas daripada mati bapa dia tu, apa dia buat? Oh, cerita dia ni panjang tuan-tuan. Bai'atul Ridwan. Perjanjian Ar-Ridwan yang buat di Hudaibiyah. Dia salah seorang terlibat dalam perjanjian tu. Perang Siffin. Perang Siffin di antara siapa? Muawiyah dengan Sidina Ali bin Abi Talib. Abdullah bin Jabir bin Abdullah ni dia side di belah mana? Kita nanti tengok akan datang. Dia side sebelah Sayyidina Ali ke? Dia side sebelah Muawiyah ke? Kita akan tengok dalam perang Siffin ni. Apa isu sebenarnya perang Siffin ni? Apa isu dia? Perang Siffin ni perang sedara. Sedara maksudnya apa? Perang Islam sama Islam. Satu yang merugikan, tuan-tuan. Islam sama Islam ni bila bergaduh, satu benda yang sangat merugikan. Tenduk jadi hari ini.
Bergaduh. Tak kena yang tu, tak kena yang ni. Parlimen jadi macam sarkas. Tak habis-habis. Tak bolehkah pergi sit down, duduk, sembang, bincang elok-elok. Hang tak puas hati, tak mana bagi tahu. Aku tak berkenan kat hang. Duduk elok-elok, sembang elok-elok. Demi untuk orang Islam dan agama Islam. Tak bolehkah nak buat bagi elok, tak bolehkah? Kita tak faham. Orang politik, dia faham. Dia faham, pasal dia tak boleh nak duduk sekali. Kita tak faham. Apalah sangat hang mengucap 2 kalimah syahadah, aku mengucap 2 kalimah syahadah. Hang semayang menghadap Kaabah, aku pun semayang menghadap Kaabah. Hang duk dengar ayat Quran tafsir, aku pun duk dengar Quran tafsir. Hang belajar hadis, aku pun belajar hadis. Apa masalah? Tak bolehkah bagi satu call ke, ambil WhatsApp ke apa kan, nak jumpa, nak sembang, lani lagu ni. Kami tak berkenan benda ni. Boleh tak kita sembang? Yang ni yang orang putih kata apa? Dia memang orang putih lah ni. Dia kata history teach us that man learns nothing from history. Oh, nampak? Dia kata sejarah mengajak kita bahawa manusia ni tak belajar daripada sejarah. Udah cap je kata-kata ni. History teach us that man never learn. Man learn nothing from history. Sejarah yang berlaku ni tak pernah kita belajar. Siapa beritahu? Sejarah beritahu kat kita. Kita tak belajar daripada sejarah. Muslimin dan muslimat ini rahmatullah. Berapa banyak ayat Quran mai suruh kita ni bersedara. Apatah lagi sama-sama Islam. Berapa banyak hadis Nabi mai suruh kita ni jadi sedara. Tabuh mana ayat Quran dengan hadis tu? Kita buh mana? Muslimin dan muslimat ini rahmatullah sekalian. Dulu jadi perang Siffin, perang sedara. Tentu boleh bayang Muawiyah bin Abi Sufyan hafal 30 Quran ada dalam dada dia. Perang dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib. Lepas habis perang Siffin jadi perang Jamal di antara Ali dengan Aisyah radhiyallahu anha. Merugikan. Tapi sahabat sendiri yang terlibat dalam perang tu, kalau kita baca balik cerita, Sayyidina Ali bin Abi Talib perang dengan Aisyah radhiyallahu anha. Tentu sampai berita dekat Sayyidina Ali, kata Aisyah jatuh daripada unta. Ali bin Abi Talib ni terus ambil satu kuda cantik punya, dia pacu kuda tu, dia redah tengah-tengah orang duk perang ni. Dia pergi sampai ke tempat yang kata Aisyah jatuh daripada Jamal tu, panggil perang Jamal. Ambil sempena Aisyah jatuh daripada Jamal, daripada unta yang dia naik. Dia pergi. Tayap ni nak terucut 3-4 kali lah. Dia pergi, dia tanya apa? Dia kata, ibu okey kah? Aisyah kata okey. Alhamdulillah, naik balik kuda balik. Seusai bila habis saja perang ni, Ali pergi masuk round dalam medan perang. Jumpa sahabat-sahabat yang terkorban. Sahabat-sahabat yang hafal 30 juzuk Quran. Mati bergelempang di sana sini. Ali kata apa? Ali kata kalau masa ni boleh ghostan balik, aku akan pastikan tidak jadi perang ni. Itu history. Itu sejarah. Itu sejarah. Dia kata, benda dah jadi. Dia kata kalau boleh patah balik, aku akan cari seberapa banyak cara. Tak mau jadi benda ni. Macam itulah kita hari ni. Cari jalan. Kalau ada 10, cari 11 jalan. Kalau ada 11, cari 20 jalan. Jangan bergaduh sama orang Islam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Terkejut itu dia orang tu. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين
وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.